Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas bersama Ustazah Salina, Pendidikan Islam, tingkatan 4, pelajaran ke-14 dalam tajuk sembelihan. Murid-murid, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah mengurniakan kita banyak nikmat. Allah telah berikan kita pelbagai jenis haiwan untuk kegunaan manusia. Boleh digunakan untuk dijadikan sumber makanan dan juga kemudahan-kemudahan yang lain. Persoalannya, bagaimanakah kita ingin jadikan haiwan-haiwan ataupun binatang ini makanan untuk sajian kita yang enak? Baiklah, Allah telah mengajar kita dengan menyembelih. Jadi, dah bersedia semua? Jom kita belajar tajuk sembelihan. Okey, kita mulakan dahulu dengan maksud sembelihan dan hukum sembelihan. Maksud sembelihan pada bahasa dan juga pada istilah. Pada bahasa bermaksud memotong. Pada istilah, menyembelih binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halkum dan urat marik. Binatang tersebut mestilah yang halal. Sekiranya binatang itu haram, walaupun disembelih dengan cara Islam, tetap haram. Dan dua uratnya apa tadi? Urat halkum dan urat marik mesti diputuskan. Apakah hukum sembelihan? Ya, sembelihan bukan harus ataupun sunat tetapi wajib untuk kita mendapatkan makanan yang halal dan juga agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, perkaitan antara makanan dan ibadat ialah makanan yang halal, ibadat diterima, makanan yang haram, ibadat akan ditolak. Panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusub, sehingga akhir ayat. Sadaqallahul Azim. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai, iaitu binatang yang mati tidak disembelih. Darah, iaitu darah yang mengalir. Dalam Islam ada dua darah yang boleh dimakan, ya. Yang halal iaitu limpa dan hati. Limpa dan hati adalah dalam kategori darah. Tetapi darah yang diharamkan di sini ialah darah yang keluar mengalir, ya, mengalir, dia punya clue dia. Dan daging babi termasuk semuanya, dagingnya, tulangnya, organ-organ dalamannya, semuanya adalah haram. Dan binatang-binatang yang disembelih kerana lain dari Allah, mungkin untuk sembahan, untuk pemujaan, ya. Dan yang mati kerana tercekik, mati dipukul, atau mati jatuh dari tempat yang tinggi, atau mati disebabkan ditanduk, dan mati dimakan oleh binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, iaitu sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala. Semua ini menjadi panduan kita haiwan ataupun binatang yang haram dimakan. Seterusnya, kita lihat pula rukun sembelihan dan syarat sembelihan. Rukun sembelihan, apakah dia rukun sembelihan? Iaitu perkara yang mesti ada dalam sembelihan. Tak boleh tidak. Ini dia. Penyembelih, binatang sembelihan dan alat sembelihan. Manakala syarat pula merujuk kepada ketiga-tiga rukun ini. Syarat penyembelih yang pertama mestilah seorang Islam, beragama Islam ataupun ahli kitab. Siapakah dia ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Dan yang kedua ialah penyembelih tadi mesti berniat. Niat kerana Allah. Niat itu dalam hati, ya. Niat menyembelih kerana Allah. Seterusnya, syarat bagi binatang sembelihan pula ialah hayah mustaqirrah, iaitu masih lagi ada nyawa, masih lagi hidup, masih lagi boleh bergerak. Dan yang kedua, putus urat halkum dan urat mariknya. Manakala syarat sembelihan untuk alat sembelihan pula ialah alat yang boleh melukakan binatang tersebut, ya, seperti pisau, kaca, ya. Maklumat untuk murid semua. Urat halkum ialah saluran pernafasan.
Urat marik pula ialah saluran makanan dan kedua-dua urat ini wajib diputuskan semasa sembelihan. Para penyembelih dia dah kenal ya dua-dua urat ini yang ada di leher atau di tengkuk haiwan. Manakala alat sembelihan daripada kuku, gigi dan tulang adalah haram. Ya, semua organ ataupun bahan yang dari tubuh badan haiwan ataupun tubuh badan manusia seperti kuku, gigi dan tulang adalah haram walaupun tajam. Baiklah murid-murid, kita lihat pula sunat sembelihan dan makruh sembelihan dari ketiga-tiga rukun ini tadi. Ya. Penyembelih disunatkan menajamkan pisau, disunatkan membaca basmalah. Apa dia basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Sunat menghadap kiblat, sunat sembelih pada waktu siang supaya tidak mengelirukan ataupun tidak berlaku kesilapan. Dan haiwan itu disunatkan dibaringkan binatang yang nak disembelih pada rusuk kiri supaya dia senang disembelih dalam keadaan rehat. Dan alat yang tajam, benar-benar tajam seperti pisau. Manakala makruh pula ialah makruh menyembelih di hadapan binatang yang lain. Ya? Tidak membaca bismillah, tidak menghadap kiblat dan sembelih pada waktu malam. Manakala dari aspek binatang sembelihannya pula ialah makruh menyeksa binatang seperti mengheret binatang ke tempat sembelihan, mematahkan kakinya, pukul dia, okey. Dan makruh dari segi alat pula ialah makruh menggunakan pisau yang tumpul kerana menyebabkan binatang akan terseksa. Kita lihat pula hikmah sembelihan dari sudut syarak dan juga dari sudut sains. Okey, dari sudut syarak iaitu dari sudut Islam, sembelihan cara Islam ini dapat membezakan antara daging yang halal dan yang haram dan juga supaya ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dari sudut sains pula, daging yang disembelih dengan binatang yang disembelih dengan cara Islam ini dapat mengelakkan diri kita dari penyakit dan wabak. Daging itu bersih dari kuman dan bakteria yang terdapat dalam darah. Ini adalah kerana kaedah penyembelihan secara Islam akan menyebabkan semua darah yang terdapat dalam badan binatang itu dikeluarkan dengan segera, dengan cepat. Jadi, daging itu dalam keadaan segar dan bersih. Dalam zaman yang serba moden ini, kaedah water stunner, kaedah ini menyebabkan binatang akan dalam keadaan pengsan. Ia sebenarnya bertujuan untuk memudahkan proses penyembelihan jika menyembelih dalam skala yang banyak. Contohnya macam kilang atau pusat penyembelihan, ada banyak binatang yang nak disembelih dalam satu-satu masa. Jadi kaedah ini mestilah dilaksanakan oleh petugas Muslim yang bertauliah. Bukannya main-main tangkap muat sahaja. Ukuran voltan yang digunakan hendaklah menjadi sebab binatang itu pengsan dan bukannya menjadi sebab binatang itu mati. Kerana binatang itu mesti mati melalui proses sembelihan secara Islam. Okey, semoga kita sentiasa berusaha mencari yang halal kerana yang halal itu wajib. Carilah makanan yang halalan tayyibah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.